Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi lagi disayangi Puan Rasyikin serta sahabat-sahabat yang dikasihi Allah. InsyaAllah hari ini kumpulan kami yang terdiri daripada Ustaz Ahmad Asri bin Ahmad Akhdin, saya Ahmad Kamal bin Abdullah dan sahabat saya Ustaz Muhammad Afif bin Rosli akan membentangkan tugasan 2, iaitu pembentangan aplikasi kemahiran mengajar yang dilaksanakan semasa PDPR secara dalam kumpulan lah. Okay. Kemudian kita masuk kepada set induksi. Yang saya pakai set induksi adalah permainan kotak berwarna. Kotak berwarna, yang mana kotak berwarna ni iaitu kita beri pilihan kepada pelajar untuk memilih kotak-kotak yang terdiri daripada 5 kotak berwarna dan kemudian pelajar tersebut memilih warna yang akan mereka mahukan, dan di dalam kotak itu mengandungi gambar. Ya, gambar di mana gambar itu mengandungi situasi yang berbeza yang berkaitan dengan tajuk kami, iaitu sunnah Rasulullah. Antaranya ialah tajuk gambar, contohnya gambar cuci tangan. Jadi cuci tangan ni biasa dilakukan ketika sebelum makan, selepas makan, dan waktu untuk kita jaga kebersihan kita dan sebagainya. Jadi di situ pelajar dapat kaitkan dengan pengetahuan mereka yang sedia ada. Okey, jadi itu adalah set induksi, dan akhirnya pelajar dapat menghubungkaitkan gambar-gambar yang saya berikan, yang saya tunjukkan, dan juga dengan tajuk yang mereka akan pelajari waktu itu, iaitu sunnah Rasulullah. Cintai sunnah Rasulullah SAW. Jadi kelebihan kotak berwarna ni ialah pelajar mungkin akan lebih menarik minat pelajar tu, lebih excited, dan juga pelajar jadi excited dan dia berdebar-debar lah bila pilih warna yang mereka mahukan. Okay. Kemahiran di sini ialah saya kaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid dalam pembelajaran hari ini. Dan kaedah yang saya gunakan ialah lebih kepada kaedah sumbansaran. Sumbansaran ni adalah soal jawab antara guru dengan pelajar yang berpusatkan bahan. Jadi murid ni akan menjawab soalan yang saya berikan ataupun gambar yang saya berikan. Murid akan meneka dengan berdasarkan apa yang mereka faham, apa yang mereka lihat dan sebagainya. Jadi saya akan tunjukkan kepada puan dan sahabat-sahabat yang saya telah ajarkan kepada pelajar berkenaan dengan set induksi. Baiklah murid, sama-sama kita taruh tangan, kita baca doa bersama-sama. Allahumma salli ala Selesai sudah doa kita pada pagi ini. Baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, nak tak kita semua main teka-teki? Nak tak? Nak. Kalau semua nak, Ustaz akan tunjukkan kamu satu ni di hadapan kamu ni
Ada kotak-kotak yang berwarna-warni. Ada nampak tak kat depan ni? Nampak. Okey, Ustaz. Kalau kamu nampak, Ustaz nak minta salah seorang daripada kamu pilih. Siapa yang nak pilih warna? Ada warna kuning, warna merah, warna hijau, warna biru dan warna purple. Yes, Saya. okey, Muhammad. Muhammad apa nama? Muhammad Wafiq. Warna kuning. Okey, warna kuning. Nanti bila kamu dah pilih, akan keluar satu gambar. Jadi Ustaz nak kamu teka apakah gambar yang ada dekat itulah warna kuning tu kan. Okey. Situasi yang kamu lihat dalam gambar tu. Orang tengah basuh tangan. Orang tengah basuh Tangan. Sebab tangan dia kotor. tangan kotor. Sebelum makan. Kebersihan. Untuk kebersihan. Bagus. Jawapan yang tepat. Jadi kita mesti jaga kebersihan. Okey, seterusnya ada lagi. Terima kasih adik Muhammad. Bagus. Okey. Seterusnya, okey, Nuha. Ustaz nampak Nuha kat tangan. Pilih satu warna. Hijau. Warna hijau. Hijau. Okey, dekat situ apakah yang kamu lihat dekat gambar tu? Basuh. Pelajar ataupun budak ni dia gosok gigi. Okey, berapa kali kita gosok setiap hari? 3 kali. 3 kali paling kurang 3 kali. Bagus. Okey. Jadi bersih gigi ni juga merupakan salah satu cara kita menjaga kebersihan. Okey, seterusnya baik, betul. Adik Nuha, terima kasih. Tahniah. Seterusnya Saya. siapa nama? Nur Alfahana. Okey, Nur Farhana. Ini salah satu warna Merah. warna merah. Kita tengok apa yang ada dekat dalam gambar ini. Okey, apakah situasinya? Dia Yang tengah ada makan nasi. Tengah makan nasi, lagi Nang. tangan kanan. Okey, betul. Dia makan, dia menjamu selera dengan Tak. Nabi. Okey, baik, nak buka kotak ni. Dia tengah sidai baju. Tengah sidai baju. Dia tolong siapa tu? Ibu. Tolong ibu. Okey. Jadi seorang pelajar tu dia membantu. Apakah situasi yang ada di dalam gambar tu? Siapa boleh teka? Kenapa dia peluk ibu tu? Dia sayang ibu. Dia sayang. Ibu dia ataupun ayah dia. Kita bergambar ni. Siapa boleh teka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan belajar tajuk adab. Jadi kita akan belajar dengan tajuk adab. Tajuk ataupun tajuknya cintakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi itulah sahaja pembentangan saya berkenaan dengan set induksi. InsyaAllah kita sambung kepada sahabat kita yang seterusnya iaitu Ustaz Muhammad Hafiz untuk membentangkan aktiviti yang pertama. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Rusdi. InsyaAllah akan membentangkan tentang proses PDPR yang telah kami jalankan. Saya akan membentangkan berkaitan dengan langkah yang pertama selepas set induksi yang telah dilaksanakan oleh sahabat saya. Okey, langkah yang pertama saya meletakkan kepada dua perkara iaitu video, yang mana video ini saya menggunakan video pembelajaran YouTube. Baik, sebelum kita berbincangkan dengan lebih teliti,
suka saya untuk memaparkan sedikit berkaitan dengan proses langkah yang pertama yang menggunakan video pembelajaran itu. Mari kita lihat. Ini kita nak masuk tajuk yang kita akan ceritakan tadi. Jadi, yang menariknya hari ini, yang menariknya hari ini kita nak tengok satu video. Mudah-mudahan tengok video kan? Betul tak? Dekat rumah tu mesti tengok YouTube, tengok TikTok, tengok Instagram. Betul tak? Betul. Tengok kan? Betul. Okey, jom kita tengok Okey. Baiklah, hari ini Ustazah Ain akan mengajar bidang adab, cintakan sunnah Rasulullah. Jom belajar bersama-sama dengan Ustazah. Baiklah anak-anak, ini objek pelajaran. Anak-anak boleh rujuk muka teks surat 140 hingga 144. Okeylah anak-anak, ini merupakan pengertian sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah ialah sesuatu yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, sifat serta akhlak yang diciptakan oleh sahabat baginda. Tinggalkanlah. Ini merupakan antara contoh amalan sunnah Rasulullah. Yang pertama, membaca Al-Quran. Kedua, menghormati orang tua. Ketiga, bercakap perkara yang baik-baik. Keempat, menuntut ilmu. Kelima, menjadi anak soleh. Keenam, mengasihi ibu bapa. Ketujuh, berbakti kepada ibu bapa. Menjaga kebersihan. Menggunakan tangan kanan. Menghubungkan silaturahim dan menutup aurat. Baiklah. Sunnah terbagi kepada dua. Sunnah iaitu sunnah perkataan. Sunnah perkataan ialah semua ucapan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk suruhannya, larangan serta galakan. Contoh pertama daripada abnya, Rasulullah SAW bersabda, kamu membaca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dan memberi syafaat kepada orang yang membaca. Sunnah perbuatan ialah segala perbuatan Nabi Muhammad SAW oleh para sahabat baginda. Diriwayatkan daripada Aisyah bahawa beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah suka memulakan dengan tekanan ketika memakai kasut dan bersuci. Jadi, mulai hari ini, kita menggunakan tangan kanan dalam segala aktiviti yang kita lakukan. Baiklah, sertakan kepada... Okey, Alhamdulillah, kita dah tengok langkah yang pertama yang menggunakan video pembelajaran YouTube. Okey, nanti insyaAllah selepas perbincangan kita akan masuk kepada soal jawab dan sumbang saran. Okey, video. Kenapa saya menggunakan video dalam proses PDPR ini dalam langkah yang pertama? Yang pertama, pemanfaatan digital dalam amalan pedagogi terkini. Dalam amalan pedagogi terkini, amalan untuk menghasilkan satu pembelajaran yang bermakna, seorang guru itu menggunakan video sebagai pemanfaatan digital. Kerana pada hari ini, dunia berkembang dengan kepesatan teknologi yang semakin canggih, yang semakin hebat. Jadi, penggunaan video dalam pembelajaran, khususnya PDPR, dapat memudahkan murid-murid itu belajar. Yang kedua, perkembangan dunia digital yang mana kita sebutkan tadi, yang dunia ini menuntut manusia itu sendiri untuk berkembang dengan penggunaan dunia digital ini. Kemudian yang ketiga, penglibatan murid lebih tinggi dalam aspek penumpuan. Okey, berdasarkan pengalaman saya, penggunaan video, khususnya dalam apa-apa video, murid-murid ini mereka lebih tertarik. Mereka akan lebih bermotivasi, lebih
lebih ingin terlibat dalam pembelajaran itu. Jadi, kita memaparkan video-video daripada YouTube sebagai sumber pengajaran untuk meningkatkan penglibatan murid dalam aspek penumpuan itu. Kemudian yang keempat, murid cemerlang dan lemah akan diberikan tumpuan yang baik. Ini berdasarkan kajian Yusof Hashim tahun 1999 yang mana kita katakan bahawa penggunaan video ini bukan hanya dapat menarik murid-murid yang cemerlang saja, murid-murid yang memang sifatnya ingin belajar, tetapi termasuk juga murid-murid yang kurang cemerlang, yang lemah, mereka juga akan tertarik dengan pemaparan video yang digunakan oleh guru dalam aspek pembelajaran. Okey, yang kelima, rangsangan ingin tahu dan motivasi murid-murid untuk fokus. Ini kajian daripada Syamsul Aini dan Masyitah yang mengatakan bahawa penggunaan video dalam PDPR ini ataupun dalam aspek pembelajaran di sekolah ataupun di bilik darjah dapat merangsang satu sifat ingin tahu. Murid-murid ni bila mereka dibukakan satu video pembelajaran, mereka ingin tahu apa yang mereka nak belajar hari ini. Jadi secara tak langsung mereka akan memberikan tumpuan yang baik dan motivasi murid-murid untuk fokus. Jadi apabila guru-guru membuka ataupun menayangkan video pembelajaran daripada YouTube ataupun daripada apa-apa sumber, ia akan meningkatkan motivasi murid itu sendiri. Apa yang mereka rasa seronok belajar dengan menggunakan video. Selain menghilangkan kebosanan, menghilangkan rasa, mengubah persepsi murid-murid dalam belajar. Jadi dia memberikan motivasi, jadi akan datang mereka nak lagi belajar, nak lagi secara berterusan. Okey, yang keenam, penggunaan video ini, penggunaan video dalam pembelajaran PDPR ini adalah aktiviti yang berpusatkan bahan, yang mana bahan ini merujuk kepada video pembelajaran itu sendiri. Okey, kita tengok pula video yang kedua yang berkaitan dengan soal jawab. Okey, murid-murid, dah tengok video ni? Farhana dah tengok? Dah. Okey, Farhana. Ustaz nak tanya. Ada Farhana, betul Farhana? Faham. Farhana, okey. Okey, Farhana, apa yang awak faham tentang video yang awak tengok tadi? Bagi tahu secara ringkasnya apa yang awak faham. Okey, cepat. Video ni cerita tentang apa? Dalil nakli. Dalil nakli apa? Muhammad cuba bantu. Boleh. Cuba. Okey. Tolong. Nuha boleh juga cuba. Cepat. Ustaz marah nanti. Apa yang awak menceritakan pasal sunat-sunat Nabi. Alhamdulillah. Tahniah. Bagus. Muhammad sebut video tadi cerita tentang sunat Nabi. Okey, kita tengok sikit video yang tadi apa yang diceritakan. Okey. Yang pertama sekali, kita nak tahu apa maksud sunnah. Tadi Muhammad tadi bagi tahu video ni tentang sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Rasulullah. Okey, tengok maksud dia. Sunnah bermaksud
sesuatu yang bersumberkan dari Nabi Muhammad. Jadi sunnah ni mesti datang daripada Nabi Muhammad. Okey, soalan Ustaz nak tanya. Kalau daripada Nabi Isa ataupun daripada Nabi Adam, daripada Nabi Nuh, adakah dikira sunnah? Jawapan? Tidak sebab sunnah ini adalah daripada satu Nabi sahaja, iaitu Nabi Muhammad. Kita termasuk dengan Nabi-Nabi yang lain. Okey, apa yang kita tengok, apa sunnahnya pada Nabi ni? Dalam bentuk ucapan. Okey, ingat ucapan. Ucapan ni macam Nabi berkata-kata, Nabi bagi nasihat, Nabi mengajar, Nabi mengajak dan sebagainya lah. Kemudian perbuatan. Perbuatan, Nabi berakhlak baik, Nabi buat sesuatu tu dengan cara yang betul. Tengoklah perbuatan apa yang Nabi buat, kita tengok. Kemudian sifat dan akhlak. Sifat dan akhlak ni, akhlak yang baik lah. Kalau akhlak yang buruk, dikira sebagai sunnah tak? Tidak. Sebab sunnah Nabi adalah akhlak yang baik. Mesti akhlak yang baik. Sifat yang baik, akhlak yang baik. Okey, kemudian ini contoh-contoh amalan sunnah Rasulullah. Okey, contoh yang pertama, kita membaca Al-Quran. Murid-murid, paling kurang satu hari berapa kali baca Al-Quran? Noha, kat rumah berapa kali baca Quran? Berapa kali? Sekali. Paling kurang kena baca sekali sehari. Okey? Okey, yang kedua, menghormati orang tua. Menghormati orang tua pun adalah sunnah Rasulullah. Okey. Yang ketiga, bercakap perkara-perkara yang baik. Maksudnya, kalau kita bercakap dengan kawan-kawan kita, kita jangan cakap benda-benda yang tak elok. Jangan bercakap benda-benda yang marah kat dia. Contoh. Okey. Yang keempat pula, menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni pun amalan Rasulullah. Macam mana kita menuntut ilmu? Macam sekarang lah. Awak-awak semua belajar dalam online. Okey, menjadi anak soleh. Menjadi anak soleh ni, kita sama je lah macam kita berakhlak mulia. Okey, nombor 6. Nombor 6 ni special sikit. Mengasihi ibu bapa, dan nombor 7 berbakti kepada ibu bapa. Yang ni sama. Nombor 6 dengan nombor 7 sama. Okey, soalan dia. Kita kena hormat ibu bapa, betul tak? Betul. Okey, macam mana kalau ibu bapa kita bukan orang Islam? Kita orang Islam, tapi ibu bapa kita bukan orang Islam. Kena tak? Kita kena berbakti tak kepada dia? Kita kena hormat pada dia tak? Macam mana tu? Kena. Kena. Kita kena juga berbakti pada ibu bapa walaupun mereka bukan Islam. Sebab kita nak kena buat baik ni bukan hanya buat baik kepada orang Islam sahaja, tetapi kita buat baik kepada semua orang. Okey, yang ke-8, menjaga kebersihan. Macam mana nak jaga kebersihan ni? Cuba bagi contoh. Pagi-pagi basuh gigi. Tolong mak sapu sampah.
Sapu sampah. Sapu sampah. Sapu sampah lagi. Mandi. Mandi berapa kali sehari? 3 kali. 2. 2 kali sehari. Paling kurang pun 1 kali sehari. Okey? Dekat sekolah jaga tak kebersihan? Macam dekat. Okey, dekat sekolah macam mana kita nak jaga kebersihan? Macam mana bagaimana? Buang sampah di dalam tong sampah. Okey, buang sampah dalam tong sampah lagi. Okey, Alhamdulillah kita dah tengok video yang kedua yang berkaitan dengan sesi soal jawab dan sumbang saran, yang mana sesi soal jawab ini berkaitan dengan rangsangan kemahiran kognitif. Okey, baik. Teknik soal jawab dan sumbang saran ini saya laksanakan selepas dilakukan tayangan video pembelajaran daripada YouTube. Sebab apa kekuatan daripada teknik ini? Yang mana yang pertama sebagai rangsangan kemahiran kognitif, memberikan kekuatan pemikiran mental, cara murid berfikir dan sebagainya. Yang kedua, elemen kompetensi 6C kita ada 6, tapi saya dapat 3 sahaja berkaitan dengan teknik yang saya buat, iaitu kritis, yang kedua kreatif dan yang ketiga komunikasi. Okey, kita akan lihat satu persatu bagaimana kritis, kreatif dan komunikasi ini berlaku dalam proses PDPR langkah yang pertama. Okey, pemikiran kritis dibina melalui kaedah murid-murid berfikir untuk menghasilkan satu penyelesaian terhadap soalan yang diberikan oleh guru. Okey, semasa ataupun selepas saya tayangkan video itu, saya akan melihat kembali video tersebut untuk penjelasan murid-murid, untuk diberi penjelasan kepada murid. Kemudian saya akan tanyakan beberapa soalan yang berkaitan dengan contoh-contoh yang terdapat dalam pembelajaran itu. Jadi, melalui teknik soal jawab ini, murid-murid akan merangsang pemikiran mereka untuk berfikir bagaimana nak menyelesaikan masalah ini berdasarkan soalan yang diberikan oleh saya. Contoh soalan yang saya berikan kepada mereka yang menarik perhatian mereka, kalau kita makan menggunakan tangan kanan, ia dikira makan mengikut sunnah, mengikut kaedah Nabi Muhammad SAW. Tetapi bagaimana kalau seseorang itu tidak mempunyai tangan kanan, dia ada tangan kiri sahaja? Adakah menggunakan tangan kiri itu sunnah juga sedangkan dia tak ada tangan kanan? Jadi soalan ini adalah berkaitan dengan kehidupan mereka, yang mana mereka mungkin nampak sebahagian manusia atau sebahagian masyarakat tidak mempunyai tangan kanan dan terpaksa makan menggunakan tangan kiri. Jadi murid-murid akan berfikir secara kritis, adakah itu dikira sunnah ataupun tidak. Baik, kreatif pula bagaimana kita melihat bagaimana penggunaan idea-idea yang dicernakan melalui proses pemikiran kritis disesuaikan dengan situasi persoalan. Okey, kreatif ini dia adalah bagaimana idea-idea itu sesuai ke tidak untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru-guru, yang diberikan oleh saya. Sebagai contoh, kalau kita sebagai orang Islam, anak-anak orang Muslim mempunyai ibu bapa yang Islam, kita tetap wajib untuk menghargai ataupun menghormati ibu bapa kita yang Muslim. Tapi bagaimana sekiranya ibu bapa kita kafir, kita Islam, adakah kita perlu menghormati mereka ataupun perlu kita menghargai mereka? Jadi murid-murid di sini akan berfikir secara kritis dan menjawab soalan itu mengikut idea yang kreatif.
Jadi mereka, murid-murid ini akan datangkan sebab-sebab mengapa perlunya hormat kepada ibu bapa walaupun ibu bapa itu bukan Islam. Di sini akan menggunakan kreativiti murid-murid untuk menggunakan idea-idea ataupun jawapan daripada proses pemikiran kritis terhadap situasi persoalan yang diberikan oleh saya. Okey, kompetensi yang terakhir iaitu komunikasi. Okey, komunikasi ni memang biasalah. Memang biasa dia berlaku antara murid dengan murid yang lain. Ini adalah apabila kaedah bersemuka. Tapi kalau berkaitan dengan PDPR, komunikasi ini berlaku antara murid-murid bersama guru. Okey, komunikasi pula berkaitan dengan respon balas murid-murid kepada guru. Kita rujuk kepada respon balas murid-murid kepada guru. Kemahiran komunikasi yang betul dapat ditingkatkan melalui soal jawab serta sumbang saran murid-murid kepada soalan yang diberikan oleh guru. Okey. Bagaimana ataupun pada waktu manakah komunikasi ini berjalan? Okey, komunikasi ini berjalan ketika ini kita merujuk kepada komunikasi murid-murid kepada guru, iaitu ketika murid-murid memberikan respon balas. Respon balas maksudnya memberikan soal jawab, berlakunya teknik soal jawab, di situ sumbang saran terhadap soalan yang diberi. Guru-guru akan mendatangkan satu situasi yang berbeza seperti yang saya sebutkan sebelum ini, persoalan-persoalan berkaitan dengan video pembelajaran itu, kemudian murid akan merespon mengikut cara komunikasi yang sesuai, cara susun atur perkataan ataupun cara nak menyampaikan itu dengan cara yang betul. Jadi kemahiran komunikasi ini kita dapat tingkatkan melalui soal jawab dan sumbang saran. Murid-murid dapat meningkatkan dengan cara menyusun perkataan yang sesuai untuk diutarakan kepada guru semasa proses soal jawab dan semasa proses sumbang saran. Okey, baik. Aktiviti ini kita boleh tengok teknik soal jawab, sumbang saran, menjawab persoalan daripada guru, ini semua adalah berkaitan dengan aktiviti berpusatkan murid, yang mana murid-murid akan berbincang ataupun mereka akan berfikir secara kreatif dan merespons secara kreatif. Murid akan berfikir secara kritis dan mereka akan merespons secara kreatif dengan cara menggunakan komunikasi yang sesuai. Okey. Saya rasa sekadar itu, dan berkaitan dengan langkah 2 akan dibincangkan oleh sahabat saya insya-Allah sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Asri bin Ahmad Akhirdin. Saya akan menerangkan langkah pengajaran dan pemanjangan saya dalam PDPR. Elemen KPPB iaitu pembelajaran bermakna yang saya dapat aplikasikan dalam PDPR ini adalah persekitaran pembelajaran. Menyediakan persekitaran pembelajaran yang interaktif dan memusatkan murid dengan melaksanakan kuis interaktif sebagai latitude supaya dapat menarik minat murid untuk mencapai objektif serta menguasai topik pembelajaran secara optimum dalam teknik penyoalan kerana multimedia mampu menyampaikan sesuatu maklumat dengan cepat, tepat dan mampu menjadi daya tarikan bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Kedua, pemanfaatan digital. Menggunakan kemudahan digital untuk mendorong murid mengakses teknologi digital bagi membolehkan maklum balas pembelajaran dengan tepat pada masanya. Di samping itu, pelajar berasa terlibat dalam proses pembelajaran kerana teknologi multimedia ini membolehkan berlakunya interaktiviti. Secara langsung, PDP yang mengaplikasikan unsur-unsur hyperlinias seperti animasi, bunyi, grafik, hypertext dan warna menjadikan persembahan lebih menarik dan mampu menarik minat murid.
Samping itu, saya memilih penggunaan roda rawak ini kerana ia menyediakan mood yang fleksibel, iaitu mudah diatur dan senang digunakan, seperti wheel of name dan word wall. Kerana cara ini akan membuatkan murid rasa teruja apabila roda yang berputar akan berhenti pada nama mereka serta soalan yang perlu dijawab. Seterusnya, saya memilih penggunaan live worksheet. Kerana kuis ini, pelajar hanya perlu memasukkan sahaja jawapan pada ruang jawapan yang disediakan serta memaparkan markah setelah mereka selesai menjawab. Hal ini demikian akan menjimatkan masa dan tenaga dengan memanfaatkan penggunaan digital secara optimum. Seterusnya, kompetensi NAMSI dapat diaplikasikan dalam proses PDPR ini. Yang pertama, komunikasi dapat dipupuk di dalam pembelajaran unsur interaktif. Ini kerana murid boleh berinteraksi dengan bahan pengajaran. Sekaligus pembelajaran secara interaktiviti membolehkan pelajar berinteraksi secara aktif antara murid dan bahan pembelajaran. Ambron dan Hopper menggambarkan interaktiviti sebagai keadaan di mana pengguna-pengguna mampu melayari, mencatat, menghubungkan atau menghubungkan secara mendalam melalui pengekalan data tak linear. Selain itu, kolaboratif, iaitu murid dapat bekerjasama antara guru dan ibu bapa dalam penyediaan bahan pembelajaran yang kondusif. Di samping terdapatnya pengaruh komuniti untuk mendapatkan jaringan internet yang stabil bagi meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah. Di samping itu, murid dapat mengaplikasikan serta mengamalkan topik yang dipelajari bersama keluarga dan komuniti dalam kehidupan sebenar mereka nanti. Seterusnya, untuk penutup, saya memilih unsur sosial, di mana murid ditanya adakah mereka berasa seronok dengan aktiviti pembelajaran hari ini. Kemudian murid turut diingatkan untuk melaksanakan aktiviti tambahan yang akan diberikan oleh guru dalam buku aktiviti melalui grup Telegram. Mari kita sama-sama menonton video pengajaran dan pembelajaran PDPR saya. Game tak? Pernah main roda impian tak? Pernah. Nak main roda impian tak? Kita main roda impian dalam alam maya. Okay, sekarang kita tengok televisyen kan. Nama yang ada hari ni, kita akan main roda impian. Okay, nama ni, roda ni akan apa? Pusing satu nama dan dia akan nama yang kena ni akan jawab soalan lah. Boleh Pak? Okey, kita tengok. Kita pusing siapa yang kena. 1, 2, 3. Tengok. Ya. Okey, Aman kena. Okey, Aman, soalan dia. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang Muslim. Betul ke salah? Betul. Betul. Tahniah. Okay, kita pergi. Suka. Nama seterusnya. Dini punya Dini. Ada? Ada. Okey, menghormati orang tua adalah di antara apa? Sifat Rasulullah. Antara sifat Rasulullah. Okey, tahniah. Jawapannya betul. Okey. Seterusnya kita putar lagi nama yang belum kena. 2. Mula kita tengok siapa yang kena. Ya, Irin. Putar balik.
Okey, Irin. Apakah maksud sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Yeah. ucapan, Ha. perbuatan, sifat serta akhlak yang diberitakan oleh sahabat baginda. Dari segi apa? Perbuatan, ucapan, itu semua adalah maksud sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tahniah Erin. Okey, seterusnya. Kan kita guna dah roda ni. Inilah roda yang adil. Is. Alamak. Is, Is kena. Is ada Is? Ke dah keluar? Ada. Is. Okey, kita tengok soalan awak. Apa yang soalan awak yang kena? Soalan untuk Is ialah okey, soalan paling mudah lah ni. Maksud soalan dia, menggunakan tangan ketika makan adalah contoh sunnah Rasulullah SAW. Tangan apa? Kanan. Tangan ke? Kanan. Lah. Tuan Najis, tangan apa? Is? Kiri. Kiri. Tahniah. Hebat. Okey. Is dah kena. Tinggal lagi. Tinggal 3 orang lagi. Ini dah murid yang hebat. Lagi bijaksana, Wafiq. Okey, kejap. Soalan untuk Wafiq. Last. Okey, ni soalan last lah. Nanti kita ni soalan susah sikit, tak apalah untuk Wafiq ni. Ni Wafiq. Kencangnya, okey. Apa soalan dah? Kita hendaklah bercakap perkataan yang Kita hendaklah bercakap perkataan yang elok terhadap rakan-rakan kita. okey, elok boleh, baik boleh, sopan boleh. Okey, yang penting jangan menyakiti hati kawan kita. Nanti jadi lama-lama jadi perasaan dengki. Okey. Tahniah Okey, seterusnya kita pergi latihan yang lain pula lah. Latihan last. Okey, ada 2 orang lagi belum. Tengok siapa yang boleh jawab semua ni. Alfa. Alfa ada? Ada. So tadi Bersumberkan. lagi daripada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk tak faham ucapan, perbuatan, sifat serta akhlak yang diberitakan oleh sahabat. baginda. Okey. Again Noha. Okey Noha. Sunnah perkataan iaitu semua ucapan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk apa? Ucapan. Tak ni yang latihan ni. Ada larangan, suruhan, galakkan. Semua ucapan Nabi Muhammad SAW sama ada dalam bentuk apa? Siapa nak bantu dia? Siapa nak bantu Noha? Galakkan dan serta tak boleh pula. Larangan. Tu jawapannya. Semua ucapan Nabi Muhammad SAW sama ada dalam bentuk suruhan, galakkan serta larangan.
Tan. Wafiq. Boleh? Segala perbuatan Nabi perbuatan. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh para sahabat baginda. Okey, betul. Okey, kita tengok. Cik Mak Ainsi. Itu adalah latihan yang paling akhir untuk hari ni. Okey? Itu saja. Okey. Seronok ke tak belajar hari ni? Seronok ke tak belajar hari ni? Seronok. Ada game, ada apa lagi? Ada kuis. Ada ada kuis. Video. Okey? Okay, nanti yang dapat soalan jawab soalan tu nanti Ustaz bagilah coklat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan pembentangan kita yang terakhir sekali, iaitu kita akan menghuraikan sedikit sebanyak berkenaan dengan refleksi. Refleksi ini ialah proses apa yang kita rangkum dalam pembelajaran kita pada kali ini ialah kami lihat proses pembelajaran dan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar seperti yang telah dirancang oleh guru-guru. Murid memberikan kerjasama yang baik sepanjang sesi sesi PDP ini berlangsunglah. Dan kita lihat ada beberapa kekuatan yang dapat dikenal pasti daripada pembelajaran. Dan juga kita juga lihat terdapat juga kelemahan yang dapat dikenal pasti ketika sesi pengajaran berlangsung. Dari segi kekuatan yang dapat kita lihat di sini ialah seperti bahan PDP yang digunakan oleh guru sesuai dengan tahap murid, seperti penggunaan bahan digital berbentuk seperti kita tunjukkan video pembelajaran, kemudian sesi menjawab kuis iaitu menggunakan roda impian, dan juga menjawab teka-teki iaitu kotak yang berwarna-warni. Jadi ia akan mencabar minda murid untuk bertindak berpandukan situasi yang diberikan. Jadi pembelajaran juga menyeronokkan kerana murid dapat menggunakan maksimum yang boleh penggunaan digital untuk memberikan mereka keseronokan untuk belajar dan menumpukan perhatian mereka kepada penyelesaian kepada pengajaran tersebut. Jadi seterusnya kita lihat kepada kelemahan pula. Jadi berdasarkan pemerhatian kami, kita lihat ada segelintir murid ataupun sebilangan murid tidak dapat yang pasif di dalam pembelajaran, tidak dapat memberikan tumpuan yang 100% dalam pelajaran. Terdapat juga murid yang kurang memahami maksud daripada situasi dalam gambar seperti yang saya tunjukkan sebelum ini tu, sesi kotak berwarna, kita tunjukkan gambar seorang ibu dan seorang anak menolong ibunya menjemur pakaian. Pelajar itu menjemur pakaian. Jadi tidak mencapai maksud, iaitu sebenarnya seorang anak menolong ibunya menjemur pakaian. Jadi cadangan penambahbaikan ialah guru-guru perlulah memberikan penerangan yang lebih jelas dan mudah difahami dan memberikan perhatian yang lebih kepada setiap pelajar dalam melakukan aktiviti pembelajaran. Sebagai contoh, guru perlu memberikan situasi yang pernah berlaku di dalam persekitaran kehidupan pelajar itu, seperti dalam kehidupan di dalam kekeluargaan dan juga di sekolah, di rumah dan di sekolah, supaya murid dapat memberikan jalan penyelesaian, dapat menambahkan minat pelajar dan dapat memberikan pelajar lebih fokus kepada pembelajaran dalam tindakan mereka. Itulah sahaja daripada kumpulan kami. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Puan Rashikin yang telah banyak membantu kami dalam menjayakan sesi pembentangan kali ini, dan juga kerana jasanya
dalam mengajar kami subjek pedagogi khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.